Tuan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 14.2, saya mohon mencadangkan supaya aturan urusan mesyuarat diteruskan sekarang dengan penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah peraturan mesyuarat 14/1/I, dan selepas itu disambung semula dengan urusan dalam aturan mesyuarat pada hari ini. Ada yang menyokong? Saya mohon mencadang. Baik, Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti mukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang setuju kata setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah peraturan mesyuarat 14/1/I. Baik, sebelum saya menjemput Perdana Menteri, apa yang akan berlaku selepas saja Perdana Menteri memberikan penerangan, saya akan buka untuk seorang daripada pembangkang untuk respon, kemudian kepada kerajaan juga untuk respon. Selepas itu Perdana Menteri akan menggulung dan menjawab apa-apa juga yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Silakan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat, saya bangun untuk memberi penerangan terhadap perkembangan mutakhir isu Palestin dan keganasan rejim Israel ke atas Gaza, Lebanon dan Iran. Saya baru menerima jemputan daripada Yang Terhormat Mulia Raja Arab Saudi untuk menghadiri sidang kemuncak tergempar bersama dengan negara Arab dan Islam pada 11 November di Riyadh. Maka perlu ada suatu kesepakatan yang telah dilahirkan oleh Yang Berhormat dari berbagai parti, NGO dan masyarakat tentang dukungan Malaysia terhadap perjuangan sah rakyat Palestin. Pada 18 September 2024, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan satu resolusi 10th Emergency Special Session di mana masyarakat antarabangsa menggesa penyelamatan pendudukan haram Israel di wilayah Palestin dalam tempoh 2 bulan, berlandaskan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dan Majlis Keselamatan PBB serta menuntut keadilan untuk rakyat Palestin. Pelaksanaan resolusi ES 10/24 perlu disegerakan memandangkan situasi di OPT semakin meruncing akibat serangan tanpa henti oleh rejim Zionis Israel. Menurut laporan baru mengenai situasi di Palestin oleh pelapor khas PBB, Francesca Albanese, tindakan kejam Zionis itu adalah tindakan genosid. Isu genosid telah disepakati oleh kebanyakan negara sekarang dan ini juga pendirian Malaysia. Oleh demikian, kehadiran saya ke sidang kemuncak tergempar ini adalah membawa mandat Dewan dan rakyat untuk mengambil tindakan bagi menghentikan kekejaman berterusan Israel ke atas rakyat Palestin, pencerobohan dan pemusnahan pusat-pusat ibadah, serangan terbuka ke atas wilayah di Lebanon dan Iran, termasuk pembunuhan kejam ke atas Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Selain itu juga pandangan akan membincangkan permasalahan semasa yang dihadapi oleh Agensi Bantuan dan Kerja PBB untuk pelarian Palestin di Asia Barat, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA. Berikutan keputusan rejim Israel mengharamkan operasi pertubuhan bantuan kemanusiaan pada 28 Oktober 2024. Adalah penting bagi Malaysia dan komuniti antarabangsa mengutuk jenayah genosid di Palestin, memberi tekanan ke atas Israel untuk melaksanakan gencatan senjata dan segera bagi membolehkan bantuan perubatan, makanan dan keperluan kemanusiaan lain. Maka inisiatif ini diambil oleh Arab Saudi bersama dengan negara Arab dan Islam tentu akan memberi tekanan
dan kehadiran kita akan memberikan gesaan supaya keputusan-keputusan lebih berkesan dan tindakan susulan akan lebih bermakna bagi pembebasan Palestin. Ini termasuklah cadangan menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Malaysia juga akan mengusulkan ke Persidangan Kemuncak Negara Arab dan Islam agar sokongan sepenuhnya diberikan kepada UNRWA dalam melaksanakan mandatnya memberi perkhidmatan sosial dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Malaysia berhasrat menggunakan sidang kemuncak ini untuk meraih sokongan negara-negara Arab dan Islam terhadap ikhtiar tersebut bagi menghalang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel, Knesset, pada 28 Oktober yang bertujuan melenyapkan UNRWA dan memburukkan situasi kemanusiaan di utara Gaza yang mengalami kebuluran setelah terputus bantuan asas sejak sekian lama. Salah satu pendekatan yang boleh diambil adalah bagi sidang kemuncak negara Arab dan Islam memberi sokongan kepada usaha mediasi gencatan senjata oleh Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat. Sejak Mei lepas, ketiga negara ini telah membangunkan satu kerangka perjanjian yang perlu dipersetujui oleh semua pihak. Kegusaran kita ialah kerana tindakan kejam Israel itu tidak mungkin berlaku tanpa dukungan negara-negara yang membekalkan senjata terus-menerus kepada Israel, termasuk Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah. Penyertaan Malaysia sebagai ahli perikatan global juga sebagian usaha daripada meningkatkan tekanan diplomatik ke atas Israel bagi melaksanakan gencatan senjata kekal di Gaza, menggesa pembebasan tahanan Palestin, berundur di wilayah yang dijajah bagi menangani penderitaan rakyat Palestin, menerusi penyambungan segera bantuan kemanusiaan. Kita juga akan membincangkan pelan tindakan mengenai pasti langkah-langkah konkret ke arah mencapai kemerdekaan mutlak Palestin dalam tempoh garis yang munasabah. Sebagai sebuah negara yang mendukung prinsip keadilan dan perundangan antarabangsa, Malaysia terus komited memperjuangkan hak Palestin sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka dan penyelesaian yang adil dan muktamad. Ini bermakna menghentikan penjajahan, menghentikan apa yang ingin diungkapkan sebagai dispossession, keganasan, kezaliman dan genosid. Rentetan perkembangan ini pada 31 Oktober 2024, Malaysia telah menyertai kumpulan trust core group bagi penyediaan satu draft resolusi Perhimpunan Agung PBB untuk memohon pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengenai obligasi Israel dalam membenarkan aktiviti dan kehadiran PBB. Isu ini juga dibawa oleh Menteri Luar dalam sidang tersebut. Draft resolusi ini sedang dalam proses rundingan dan kita juga akan mengkaji setelah berlakunya pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan PBB supaya Israel dikeluarkan, disingkir sebagai anggota PBB. Dan Yang Dipertua, tidak ada alternatif bagi UNRWA. Dengan Yang Dipertua, 15 ketua agensi PBB dan organisasi kemanusiaan. Ini yang telah bertindak selama 75 tahun. UNRWA merupakan tali hayat utama penyaluran bantuan antarabangsa kepada rakyat Palestin. Peranan penting UNRWA di Palestin disokong penuh oleh Malaysia dan bantuan-bantuan, kerjasama, penyelarasan akan terus ditingkatkan. Sokongan berterusan Malaysia terhadap UNRWA ini agak kritikal. Kerana oleh itu, kerana kita juga telah mendapat penghargaan daripada Philip Lazzarini, Pesuruhjaya Agung
UNRWA. Ini dizahirkan kepada Menteri Luar dalam sidang PBB yang lalu dan memohon kerjasama ini dapat ditingkatkan. Tan Sri Ketua, sehingga 1 November 2024, kezaliman ke atas rakyat Gaza telah mengorbankan 43,204 orang rakyat Palestin, termasuk 16,000 kanak-kanak. 101,641 orang rakyat Palestin dilaporkan cedera, manakala 11,000 lain dilaporkan hilang. Secara purata, 118 rakyat Palestin terkorban dan 277 lagi cedera setiap hari sejak Oktober 2023. Situasi Gaza malangnya terus meruncing dan seperti mana saya tegaskan, kerana keganasan itu tanpa henti, with impunity dengan izin dan dengan dukungan langsung dan tidak langsung dari negara-negara sekutu Israel. Tan Sri Ketua, keterangan terperinci boleh saya edarkan, tapi untuk membolehkan rakyat mengikuti perkembangan, saya telah memilih untuk memberikan penjelasan ringkas dan pendirian Malaysia yang akan kita bentangkan untuk pertimbangan negara-negara Islam dan Arab di Riyadh insya-Allah pada 11 bulan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Perdana Menteri. Saya akan menjemput 2 orang pembahas, seorang daripada pembangkang dan seorang daripada kerajaan, dengan memberikan 5 minit setiap seorang untuk memberikan pandangan. Untuk itu saya mulakan dengan Syed, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Tuan Dipertua berdiri bersama saya hari ini untuk memberikan sokongan padu kepada Malaysia bahawa kita mempunyai suara yang tegas dan negara kita yang jauh di sini mempunyai kekuatan apabila kita menyatakan penindasan kepada rakyat Palestin itu antara puncanya adalah kegagalan dunia untuk menghentikan keganasan Israel, walaupun dilihat dalam dunia yang moden ini negara-negara yang maju itu mempunyai pelbagai kekuatan, tetapi mereka sangat naif berkaitan kemanusiaan dan telah membiarkan kemusnahan kepada rakyat di Gaza itu. Sidang khas yang akan dihadiri oleh Malaysia ini bagi pihak kami di Perikatan Nasional memohon untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pendirian tegas kita bahawa kita sangat konsisten. Penindasan kepada rakyat Palestin itu perlu dihentikan segera, termasuklah genjatan senjata yang sepenuhnya yang dipohon oleh pihak berkuasa Hamas di wilayah Gaza itu. Apa yang sedang berlaku di utara, di Jabalia ketika ini, ribuan yang sedang beratur panjang untuk mendapatkan sebuku roti, mereka akan terbunuh sama ada mereka kebuluran ataupun mereka akan dibom oleh rejim Israel yang ganas itu. Keputusan Knesset Israel untuk menutup UNRWA itu perlu dikecam habis-habisan oleh Malaysia dan seluruh dunia. Dan pada hari ini beberapa pandangan saya bahawa kita Malaysia perlu tegas, termasuklah bagaimana Malaysia ingin memberi sumbangan yang lebih kukuh dari segi dana UNRWA itu bagi kita memastikan UNRWA ini dapat diteruskan usaha ataupun bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza itu. Saya mohon untuk Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan jumlah yang akan diberikan kepada tabung UNRWA ini. Yang kedua, saya melihat bahawa kita juga perlu disebut tadi konsistensi
kita menyatakan bahawa kita tidak akan mengiktiraf Israel ini secara langsung ataupun tidak langsung. Apa yang menjadi polemik sekarang ini perlu diperjelaskan oleh pihak kerajaan ketika mana ramai aktivis Palestin menyatakan kerajaan perlu menyemak kembali penjualan saham MAHB kepada GIP BlackRock ini. Ini telah jelas ya, apabila United Nations Human Rights telah memberi amaran kepada negara-negara ataupun syarikat-syarikat supaya tidak ada hubungan langsung dengan penjualan senjata kepada Israel. Telah diumumkan bahawa GIP telah dipunyai oleh BlackRock dan BlackRock telah pun menguasai saham Lockheed Martin, iaitu antara syarikat pembekal terbesar senjata kepada Israel. Lebih 7.79 pemilikan Lockheed Martin ini. Disebut oleh United Nations Human Rights, states and companies dengan izin, state and companies must end arms transfer to Israel immediately or risk responsibility for human rights violation, yang disebut oleh UN expert. Jadi ini perlu diambil perhatian. MAHB mempunyai risiko untuk didakwa jika diteruskan penjualan saham ini. Mohon Yang Amat Perdana Menteri membuat keputusan tegas bahawa kita konsisten. Kita tidak mahu ada pihak mengatakan ketika kita sedang memberi susu kepada anak-anak di Gaza, dalam masa yang sama kita memberi pisau ataupun hulu pisau itu kepada musuh untuk membunuh anak-anak di Palestin itu. Tuan Pertua, seterusnya saya ingin mohon untuk Yang Amat Perdana Menteri menjelaskan bagaimana operasi Op Ihsan yang dilancarkan di Dewan kita ini beberapa bulan dahulu ataupun lebih setahun yang lalu. Adakah operasi Op Ihsan ini akan diteruskan dan bagaimana keadaan di lapangan di sana sama ketika mana di sempadan Rafah itu masih lagi ditutup, bantuan masih disekat, dan saya yakin kita dapat mengambil semangat sukarelawan seluruh dunia yang cuba masuk ke dalam Gaza, termasuk dalam laporan terbaru Mercy Indonesia yang telah pun diberi mandat oleh kerajaannya untuk membantu di lapangan, di hospital-hospital yang telah lumpuh di Gaza sana. Tuan Yang Dipertua, yang terakhirnya, untuk kita lebih konsisten bagi pihak Malaysia, kita tidak lagi boleh mengatakan bahawa cara untuk penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin dengan two-state solution ini sudah tidak relevan pada ketika ini. Ketika mana two-state solution ini tidak pun sedikit diendahkan oleh Israel. Bahkan dia dengan begitu angkuh untuk mewujudkan Israel Raya yang mereka nak menguasai seluruh sebahagian daripada Asia Barat itu. Dan kenapa kita masih tengiang-yang ataupun kita masih disebut pipi tak mancung, pipi kita ni maknanya cuba untuk hidung tak mancung pipi tersorong-sorong, kita menyebut two-state solution. Padahal Israel tidak mengendahkan, dan kita menyatakan pembebasan Israel, pembebasan Palestin yang mutlak adalah hak rakyat Palestin, dan perjuangan kita yang akan diteruskan yang telah dilaksanakan oleh pejuang-pejuang Hamas, termasuk Syahid Ismail Haniyeh, Syahid Yahya Sinwar, yang mereka telah pun menjadi pejuang sejati kepada rakyat Palestin. Tuan Dipertua, bagi pihak kami menyokong usaha yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Sek. Saya jemput ledang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas penerangan menteri yang telah disampaikan tadi. Saya amat yakin bahawa ini adalah satu stand pendirian yang sangat baik yang memberikan gambaran bahawa Malaysia terus komited untuk memperjuangkan nasib rakyat dan bumi Palestin. Dan saya faham dan yakin bahawa apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi untuk mendapat mandat daripada Dewan, daripada rakyat dan bawa ke peringkat antarabangsa, di sinilah tempatnya. Dan saya amat-amat gembira, bangga bahawa hari ini kita ada di Dewan ini dan Perdana Menteri menyampaikan penerangan dan mendapat sokongan daripada semua ahli-ahli Dewan.
Tuan Yang Pertua, banyak telah diperkatakan. Rakan saya daripada SIK tadi pun saya sokong penuh banyak perkara yang telah disebutkan. Dan saya rasa penting untuk kita sebenarnya melihat apakah langkah-langkah seterusnya. Soal kemusnahan, soal pembunuhan, soal genosid, apartheid telah kerap kali dibangkitkan. Dan memang ianya menjadi satu perkara yang kita sedih sangat kerana ianya berterusan berlaku. Tidak ada langsung sesuatu perkara yang boleh menyebabkan kita menghentikan pembunuhan. Tidak ada satu perkara yang boleh menyebabkan kita boleh menghentikan, boleh memastikan supaya tidak ada kemusnahan. Dan ia tetap berterusan. Sehinggalah keputusan yang terakhir ini, apabila Parlimen Israel, Knessetnya, mengharamkan sebuah agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri, iaitu UNRWA. Ramai yang telah mengutuk dan mengkeji tindakan ini dan menganggapnya ialah satu perkara jenayah dahuluan. Dangerous precedent, unprecedented. Tidak pernah orang mengutuk ataupun mengharamkan sebuah agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan ini telah dilakukan oleh pihak Israel. Jadi ini satu flagrant violation of international law. Flagrant violation of UN Charter. Jadi saya setuju sangat-sangat Yang Berhormat Perdana Menteri telah sebut tadi bahawa kita sekarang sudah ada satu kekuatan desakan yang kuat untuk menyingkirkan Israel daripada keanggotaan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya ingin bangkitkan beberapa perkara untuk penjelasan dan juga untuk mendapatkan langkah seterusnya daripada kerajaan dan daripada pandangan Perdana Menteri. Iaitu pertamanya ialah berkenaan dengan pembekalan senjata. Perkara yang kita semua sedar, ianya masih berterusan dilakukan oleh negara-negara bersekutu dengan Israel, membekalkan wang, senjata, dana dan sebagainya. Apakah kaedah kita untuk sanction daripada perkara ini berlaku? Saya mohon supaya ini dibawa ke peringkat tertinggi dalam sidang kemuncak, dalam PBB, untuk kita pastikan supaya ada sanction daripada penggunaan dana ini untuk membekalkan senjata yang akibatnya adalah pembunuhan lebih ramai. Yang kedua ialah, saya juga mahu bertanya berkenaan dengan kesepakatan rantau. Kita tahu bahawa gerak kerja langkah yang dilakukan oleh Malaysia sudah pun di peringkat OIC, peringkat PBB, ya, bersama dengan ICJ untuk bawakan isu lagi. Saya rasa saya bangga berkenaan dengan perkara ini. Tetapi apakah tindakan ataupun langkah kita untuk mendapatkan kesepakatan rantau ini? ASEAN, Asia Pasifik dan sebagainya. Sebagai ahli parlimen di sini, ahli parlimen dalam rantau ini, Asia Tenggara, saya berbangga juga bahawa kita telah pun menubuhkan caucus di peringkat Asia Tenggara, ahli-ahli parlimen. Jadi apakah tindakan mungkin di pihak kerajaan untuk juga mewujudkan kesepakatan serantau secara khusus berkenaan dengan isu Palestin? Dan yang seterusnya ialah berkenaan tadi juga yang disebut oleh Yang Berhormat Sik, bantuan kemanusiaan. Baru-baru ini kita tahu bahawa pihak Singapura juga telah menghantar trench mereka yang terbaru berkenaan dengan bantuan kemanusiaan ini. Tapi kita juga nak mendengar apakah kita juga berterusan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan walaupun mungkin ada halangan-halangan, kerana UNRWA pun telah sekarang ada masalah halangan akibat daripada keputusan Parlimen Israel. Tetapi apakah tindakan kita untuk memastikan supaya bantuan kemanusiaan itu tetap dapat disalurkan kepada mangsa rejim Zionis Israel? Dan terakhir, saya faham tadi Datuk Yang Berhormat Perdana Menteri ada menyebutkan berkenaan dengan misi untuk sertai kumpulan trust, draft resolusi PBB, nasihat ICJ, obligasi Israel tentang kehadiran PBB, dan juga apakah dalam misi ataupun perbincangan kumpulan tersebut wujudnya usaha untuk menghantar tentera pengaman PBB supaya perkara ini dapat memberikan satu desakan dan juga ada perlindungan kepada rakyat dan bumi Palestin. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yang Berhormat, sekarang saya jemput Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Sik dan Ledang
yang memberikan kerjasama dan penerangan yang akan membantu usaha kerajaan dan pendirian saya di Riyadh nanti insya-Allah. Soal dia, setahun berlalu kenyataan-kenyataan keras telah dilakukan dan kalau setakat Malaysia seperti yang Tuan tahu berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat atau Perdana Menteri Jepun atau Chancellor Jerman, dan ini bukan perkara yang mudah kerana kita mengambil kira pertimbangan kepentingan pelaburan pekerjaan rakyat. Tapi untuk isu kemanusiaan dan menentang kezaliman, penjajahan, kita tetap berdiri teguh, berprinsip sehingga juga ada sedikit kerugian umpamanya bila kita putuskan untuk membatalkan semua pendaratan kapal ZIM ke Malaysia yang diizinkan sebelumnya. Tetapi saya ingin memberi jaminan bahawa negara sebagai negara bebas dan merdeka, berdaulat, dan kita punyai prinsip dan pendirian menegakkan keadilan di mana jua hal ini tidak boleh dipertikai. Kita akan terus dengan lebih tegas. Soalan dinyatakannya oleh Sik dan Ledang tentang dukungan keberadaan UNRWA. Dukungan kemanusiaan dari segi bantuan wang tunai itu lebih 100 juta ringgit telah dimaklum sebelum ini. Atas usaha Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri, kita telah bawa pesakit-pesakit parah, anak-anak terutama dari Gaza untuk dirawat di hospital tentera, dan ini akan diteruskan. Khusus untuk UNRWA, setakat ini dana yang telah diperuntukkan dan diserah kepada UNRWA adalah 25 juta ringgit. Dan kita sedang berbincang bahawa Kementerian Luar dan UNRWA untuk melihat keperluan menyegerakan. Di samping itu, pertanyaan tentang bantuan kemanusiaan seterusnya dalam keadaan sekatan-sekatan. Kita terpaksa bergantung utamanya dengan kerajaan Mesir dan keduanya dengan Qatar dan Emirat UAE. Saya akan berunding dengan Presiden Abdul Fattah Sisi Mesir pada 10 hari bulan. Pertama, mengucapkan terima kasih kerana Mesir beri laluan khas kepada usaha bantuan kemanusiaan Malaysia ke Rafah, tapi sekarang dihalang oleh Israel. Maka bantuan badan risikan dan juga kerajaan Mesir sangat kritikal. Setakat ini kita tidak hadapi apa-apa masalah dengan kerajaan Mesir atas kerjasama yang diberikan oleh Presiden. Namun hal ini harus dijadikan suatu strategi utama, terutama negara Arab yang berjiran, kerana peninggalan mereka itu akan menentukan sama ada bantuan itu lebih berkesan atau tidak. Saya setuju dengan gesaan kedua-dua ahli parlimen bahawa sebenarnya yang dicadangkan itulah pembebasan mutlak. Tidak ada negara di dunia yang harus mengizinkan penjajahan. Apa yang berlaku di tebing barat, Gaza, wilayah Palestin ini adalah penjajahan. Dan negara Israel itu hanya ditubuh pada tahun 1948. Itu pun atas gesaan kerajaan Inggeris dan sikap conscience Jerman dan Eropah kerana apa yang mereka lakukan terhadap orang Yahudi dengan negara mereka. Kita semua maklum. Pendirian Malaysia ini terikat dengan secara pragmatik apa yang boleh dilakukan. Kita boleh tuntut apa sahaja. Tetapi pendirian kita mestilah secara konsensus berunding sekurang-kurangnya dengan negeri Arab, negeri Islam dan ruang yang ada dalam PBB. Sebab itu pendirian kita masih tidak berganjak dari pembebasan mutlak. Langkah awal yang disebut ialah two-state solution. Ini tentunya tidak dipersetujui oleh ramai. Saya faham. Termasuk pendirian Hamas pada peringkat awal. Tapi kita juga tahu bahawa Liga Arab telah membuat keputusan bersama Qatar, Mesir dan kemudian Amerika Syarikat, dan Hamas
bersetuju sebagai langkah awal tentang pendirian yang sama. Tapi seperti mana disebut oleh kedua-dua yang berhormat tadi, yang menentang keras apa sahaja pengiktirafan, apakah ianya two state, one state, menentang keras kehadiran orang Palestin, itu adalah Israel. Sebab itu kita sebagai satu negara agak bingung. Negara-negara bicara soal demokrasi, hak asasi, keadilan. Negara-negara yang berjuang berhempas pulas menentang kezaliman dan penjajahan masih beri ruang kepada penjajah baru, kezaliman baru, appetite baru dan genosid. Dan ini bagi saya yang harus disuarakan. Soal penyelesaian itu tentunya akan dirangka oleh rakyat Palestin sendiri bersama dengan rakan-rakan mereka dengan negara jiran. Jadi itu setakat pendirian kita yang munasabah peringkat ini yang kita boleh lakukan. Ada yang mencadangkan tentang kedudukan kita dalam hal syarikat-syarikat. Tan Sri Yang Bertuah, pendirian Malaysia tegas. Tak banyak di negara di dunia ini mengambil keputusan seperti Malaysia lakukan. Janganlah menggesa kita buat lebih daripada itu. Kerana semasa rakan-rakan seperti yang Muhammad Sheikh tahu, mereka dalam pemerintahan pun mereka tidak lakukan begitu. Malah mereka mengizinkan ZIM berlabuh. Kita tidak mengizinkan. Jadi kita ambil langkah lebih daripada itu. Cuma sekarang ini ada bangkitkan soal syarikat-syarikat. Puluhan, malah ratusan syarikat yang ada kerjasama dan dagangan dengan Israel. Yang berdagang dengan semua negara termasuk Malaysia dan di semua negeri termasuk negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang. Jadi kita kena ambil keputusan yang agak real konsisten. Apakah keputusan kita ini melibatkan bantahan terhadap negara kerana penjualan itu dengan izin negara. Tidak ada penjualan kelengkapan tentera, kelengkapan ketenteraan yang boleh berlaku tanpa izin negara. Maka ini yang kita buat. Setakat yang kita lakukan, saya harap Yang Berhormat faham. Ya. Saya juga bertanggungjawab untuk menjaga bukan sahaja keamanan, tapi kepentingan rakyat dan negara ini. Jadi janganlah kita, kalau kita cadang, dia bukan satu syarikat. Saya nak sebut di sini, kalau nak jadikan ini hujah, kita boleh sediakan ruang di Parlimen. Berapa puluhan syarikat-syarikat bertapak di semua negeri di Malaysia ini yang punya kaitan cara langsung atau tidak langsung, termasuk sama ada kelengkapan atau parts atau saham, senjata dan syarikat yang ada kepentingan dengan Israel. Jadi keputusan itu harus keputusan yang tidak hanya retorik untuk menarik perhatian orang ramai. Ya. Kerana dari segi ketegasan, saya bukan nak astagfirullahalazim, bukan nak takabur. Saya telah mengambil langkah yang melampaui kesanggupan banyak negara-negara. Ya. Dan ramai rakan-rakan dari negara yang mengingatkan saya tentang risiko ini. Pagi tadi, saya berbincang dengan Menteri Luar tentang kenyataan-kenyataan kita dan bagaimana menangani supaya Malaysia ini tidak terjejas. Kalau sudah baca buku-buku terakhir tentang peranan beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, berapa pemerintahan yang mereka gulingkan kerana pendirian yang tegas yang mereka anggap bertentangan dengan sikap dan pendirian mereka. Ini risiko yang saya fikirkan, saya tidak ketepikan. Tapi yang saya mohon dalam hal ini, saya terima kasih kepada Yang Berhormat Sheikh dan Ledang kerana ada kesepakatan. Kita bawa mesej ini dulu dan kita lihat berapa kekuatan. Kita runding dengan tegas. Sebab itu di Mesir, insyaAllah petang ini ke negeri China, tentu saya akan terima kasih kerana kenyataan Presiden Xi Jinping di sidang BRICS di Kazan itu sangat tegas. Sangat tegas negara China. Saya akan berikan dukungan kita terhadap kenyataan dan bergesaan supaya sesuatu yang lain tambahan dilakukan. Sudah juga tahu tentang kehadiran kita di BRICS kerana sikap negara selatan yang telah kuat bersuara sekarang. Dia tidak lagi seperti dulu.
Dari strategi kita lebih baik membina kekuatan dalaman dan kekuatan bersama negara-negara, sama ada Arab atau Islam atau Global South, negara-negara selatan yang punya kekuatan. Saya rasa itu lebih realistik melihat kepada permasalahan dunia yang rencam dan rumit yang ada sekarang. Saya faham tekanan yang diberikan dan saya tidak memperkecil kerana mungkin dari hasrat yang sungguh-sungguh kerana kita rasa resah dan sedih terhadap apa yang berlaku setiap hari. Ya. Belum pernah berlaku dalam sejarah moden apa yang dilakukan ke atas orang rakyat Palestin. Mana orang-orang yang biadab dan gila sahaja, bagi saya lah, pendapat saya. Jangan sebutlah soal demokrasi hak asasi yang mampu melihat dan mengizinkan dan memberi hujah mempertahankan kezaliman ini. Dari bab ini saya ucap ribuan terima kasih tentang pendirian yang telah diberikan. Saya hanya nak ambil kesempatan yang akhir di sini, iaitu tentang kedudukan rakan-rakan kita, tentera Malaysia, Malbat di Lubnan. Kita melalui Kementerian Pertahanan berhubungan dengan petugas di sana hampir harian, melihat keberadaan mereka, keselamatan mereka. Tapi ini kita terikat dengan UNIFIL, pendirian Pertubuhan Bersama Bersatu. Dan setakat ini, Duta Besar masih di Beirut, masih memantau keadaan dan ada giliran penukaran pasukan yang ada kepada pasukan baru kerana mereka sudah tamat tempoh. Dia yang akan tiba di sini di sekitar 6 hingga 19 November dan kemudian penggantian kumpulan kemalbat yang lain. Malaysia bersama-sama 33 buah negara adalah penyumbang anggota UNIFIL. Yang lain telah buat kenyataan bersama yang diterajui oleh Poland mengecam tindakan serangan Israel. Tan Sri betul. Negara kuasa besar pun ya, dalam sejarah mutakhir tidak segila dan sekejam dan sezalim Israel seperti yang berlaku sekarang. Jarang dalam sejarah kita lihat umpamanya sanggup mengenepikan semua peraturan dunia, semua hukum dan undang-undang, sehingga melibatkan risiko ke atas petugas-petugas PBB di Lubnan. Sebab itu atas inisiatif Poland, kita menyokong dan melakukan kenyataan bersama oleh 33 buah negara ya, yang mengutuk serangan itu dan memberi, tetapi sementara itu tetap mempertahankan keperluan mengekalkan UNIFIL untuk keselamatan rantau yang bertelagah selama ini. Jadi ini pendirian kita, tentu ada yang menggesa supaya kita menarik balik pulang, tetapi pendirian kita adalah pendirian bersama dengan pasukan UNIFIL dan kita buat keputusan bersama. Malaysia, Indonesia dan pasukan Malaysia itu disertai oleh Brunei dan ini pendirian bersama yang kita ambil. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan semua ahli yang berhormat, termasuk 2 jurucakap, dan insya-Allah kita akan lakukan sebaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.